Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Apa ada hal? Jadi pada video kali ini kita akan membincangkan tentang PM, iaitu Perdana Menteri kita, dan isu-isu berkaitan dengannya. Jadi zaman sekarang merupakan zaman moden di mana maklumat ada di hujung jari kita. Akan tetapi, adakah semua tahu berkenaan dengan Perdana Menteri kita yang sekarang maupun yang terdahulu? Jadi tim saya telah menjalankan sedikit social eksperimen di mana kami bertanyakan kepada pelajar universiti secara rawak berkenaan dengan Perdana Menteri kita. Jadi mari kita saksikan. Baiklah, saya akan menjawab soalan Encik Hazim tadi. Apa itu Perdana Menteri? Perdana Menteri ialah pemimpin utama bagi Kerajaan Malaysia. Seorang Perdana Menteri bertanggungjawab untuk mengetuai barisan badan eksekutif dan beliau juga merupakan Ketua Majlis bagi Parlimen Malaysia yang menentukan permulaan sebuah penggal dan persidangan di Parlimen. Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, semua Perdana Menteri hanya berasal daripada Parti UMNO yang merupakan salah satu parti terbesar dalam Barisan Nasional yang dahulu dikenali sebagai Parti Perikatan hingga 1974. Tetapi pada tahun 2018, jawatan Perdana Menteri disandang oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia, iaitu salah satu parti komponen baharu dalam Pakatan Harapan apabila Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Encik Hazim tanyakan saya tentang sama ada saya tahu Perdana Menteri di Malaysia dan nama gelarannya. Sudah tentulah saya tahu. Saya kan rakyat Malaysia. Okey, jadi yang Perdana Menteri yang pertama merupakan almarhum Tunku Abdul Rahman, putera Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, yang juga dikenali sebagai bapa kemerdekaan Malaysia. Perdana Menteri yang kedua ialah Allahyarham Tun Abdul Razak bin Haji Datuk Hussein, yang juga dikenali sebagai bapa pembangunan Malaysia. Yang ketiga pula ialah Allahyarham Tun Hussein bin Datuk An, yang juga dikenali sebagai bapa perpaduan Malaysia. Perdana Menteri yang keempat pula ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, yang juga dikenali sebagai bapa pemodenan Malaysia. Perdana Menteri yang kelima pula ialah Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, yang dikenali sebagai bapa pembangunan modal insan Malaysia. Yang keenam ialah Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, yang dikenali juga sebagai bapa transformasi Malaysia. Perdana Menteri yang ketujuh ialah sama seperti Perdana Menteri yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, yang dengan gelaran yang sama, iaitu bapa pemodenan Malaysia. Manakala Perdana Menteri yang ke-8 merupakan Tan Sri Datuk Haji Mahyadin bin Haji Muhammad Yassin. Beliau tiada gelaran setakat ini lagi. Dan yang terakhir buat masa ini ialah Perdana Menteri yang ke-9, iaitu Datuk Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Itu adalah ke-88 Perdana Menteri kami di Malaysia. Jadi untuk menjawab soalan Encik Hazim tadi, tugas-tugas Perdana Menteri. Apa itu ya? Yang pertama sekali, menjadi penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen, khususnya Dewan Rakyat, untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum. Beliau juga memanggil atau menangguhkan sidang Parlimen dan juga membuat pengisytiharan darurat.
Selain itu, beliau juga berperanan untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong dalam melantik 44 daripada 70 orang senator dari kalangan ahli Dewan Negara. Pelantikan Hakim Mahkamah Atasan iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan juga dibuat atas nasihat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang mana beliau akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong. Peguam Negara Malaysia dan Ketua Audit Negara Malaysia juga dilantik atas nasihat seorang Perdana Menteri. Pelantikan pengerusi dan ahli Suruhanjaya bagi Suruhanjaya Kehakiman dan Perundangan, Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pasukan Polis, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Majlis Kewangan Negara dan Majlis Angkatan Tentera. Yang di-Pertua Negeri juga dilantik atas nasihat seorang Perdana Menteri dan beliau juga menyelaraskan semua dasar negara. Turut menjadi jurucakap dalam hal ehwal antarabangsa dan dalam negara. Seterusnya, bermohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Dan akhir sekali, Perdana Menteri mempunyai hak prerogatif untuk mencalonkan seorang ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara bagi menganggotai jemaah menteri yang dibentuk dan menamakan senarai kabinet untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini proses bagaimana seorang Perdana Menteri dilantik. Apabila seorang Perdana Menteri hilang sokongan majoriti ahli Dewan, menjadi tugas Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri yang baharu. Sebelum pelantikan Perdana Menteri yang baharu, Yang di-Pertuan Agong perlu pastikan bahawa Perdana Menteri tersebut sudah hilang sokongan majoriti. Malaysia seperti mana negara Commonwealth yang lain menggunakan ujian undi usul percaya atau usul tidak percaya dalam Dewan. Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas budi bicara baginda dan tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, Perdana Menteri mestilah seorang ahli Dewan Rakyat. Kedua, Perdana Menteri mestilah mendapat kepercayaan daripada majoriti Dewan Rakyat Malaysia atau ahli Dewan Negara Malaysia. Ketiga ialah kewarganegaraan Perdana Menteri mesti didapati melalui kuasa undang-undang. Beliau mempengerusikan kabinet dan memimpin kerajaan. Mesyuarat kabinet biasanya diadakan setiap pagi Rabu di Jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri juga berperanan memperkenal dan menjalankan sesuatu dasar yang biasanya adalah untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan awam, mengubah sikap pegawai perkhidmatan awam dan merapatkan hubungan sektor awam dan sektor swasta. Beliau ialah Ketua Eksekutif Negara sementara kuasa eksekutif yang dipegang oleh YDPA sebagai Ketua Negara. Berdasarkan akhbar dari website atau laman sesawang Ashraf Awani dengan headline-nya apa itu Perdana Menteri Interim, ini fakta yang anda perlu tahu. Dikeluarkan pada Februari 26, 2020. Ditulis seperti yang kita sedia maklum, pada Isnin Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ayaduddin Al-Mustafa Billah telah melantik Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Interim bagi menerajui negara buat sementara waktu. Namun tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan Perdana Menteri Interim?
Ini yang anda perlu tahu berkenaan apa itu Perdana Menteri Interim setakat ini. Jadi, menurut pakar undang-undang, Kabinet Kerajaan Pusat secara automatiknya bubar sebaik sahaja Perdana Menteri meletak jawatan. Bagaimanapun, Peguam terkenal Dato' N. Sivanathan berkata baginda boleh melantik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim sementara menunggu pelantikan Perdana Menteri yang baru atau menunggu keputusan pilihan raya umum jika diadakan. Jadi bagaimana pelantikan Perdana Menteri Interim ini dilakukan? Berdasarkan akhbar Ashraf Awani ini, dikatakan pada Isnin baginda telah berkenan melantik Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim sementara menunggu pelantikan Perdana Menteri yang baru selaras perkara 43 2A Perlembagaan Persekutuan. Malah, selaras dengan perkara 43.2A Perlembagaan Persekutuan juga, yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri dalam kalangan ahli parlimen. Yang baginda berpendapat mempunyai sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Sehubungan itu, Perdana Menteri Interim akan dibantu oleh Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Zulkifli Ali bagi menjalankan pentadbiran negara, kata Presiden Majlis Peguam Negara Datuk Abdul Farid Abdul Ghafur. Ketua Setiausaha setiap kementerian pula, kata Abdul Farid, berperanan menjalankan tanggungjawab dalam pentadbiran mengikut polisi sedia ada. Pelantikan Perdana Menteri Interim adalah tertakluk kepada budi bicara Yang di-Pertuan Agong, jadi tempoh masanya tidak ada dan ia terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan tempoh masa pelantikan Dr. Mahathir sebagai PM Interim, kata beliau menerusi telefon dalam program Buletin Awani Khas pada pagi Selasa. Jadi sebelum berlakunya pelantikan Perdana Menteri Interim pada tahun lepas 2020, ianya merupakan satu perkara yang agak mengejutkan bagi kita sebab kita belum lagi pernah merasai ataupun mengetahui tentang adanya Perdana Menteri Interim. Jadi sebelum berlakunya pelantikan tersebut, sudah ada ura-ura dari kalangan ahli parlimen mengatakan Perdana Menteri Interim adalah pilihan terbaik buat Malaysia kerana terdapat pelbagai masalah yang melanda negara kita pada waktu tersebut. Jadi berdasarkan berita harian, akhbar dari berita harian pada tahun ini, Ogos 15, di Kuala Lumpur, pelantikan Perdana Menteri Interim mungkin pilihan terbaik buat masa ini sebelum pilihan raya umum PRU boleh diadakan bagi memberikan semula mandat kepada rakyat memilih kerajaan dengan majoriti kukuh. Penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, Prof. Madya Dr. Rusdi Omar berkata meskipun pelantikan Perdana Menteri Interim tiada dalam perlembagaan, namun keperluan itu penting dalam menstabilkan semula politik selain isu kritikal, khususnya membabitkan aspek kesihatan awam. Mengulas lanjut, beliau berkata, dalam keadaan tiada seorang pun ahli parlimen mempunyai sokongan majoriti, pelantikan Perdana Menteri dikuatiri akan menyebabkan episod kemelut politik yang berlaku kini berulang kembali. Jadi guys, begitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan social eksperimen kita dan isu-isu berkenaan dengan Perdana Menteri Interim. Itu saja untuk video kali ini. See you guys next time. Assalamualaikum.